Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada pagi ini sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab Fathul Bari kita untuk jilid yang kedua bagi perbincangan kitab ilmu. Ya, saya harap semuanya sudah buka kitab masing-masing kan, dan sudah bersedia untuk mengikuti sambungannya perbincangan kita. Dan pada hari ini kita berada pada perbincangan hadis yang baru, iaitu kita berada di bab yang ke-45 bertajuk orang yang bertanya sambil berdiri kepada seorang alim yang sedang duduk. Perbincangan ini berada di halaman 399 untuk cetakan kitab saya. Sebagaimana biasanya ya jemaah, jika sekiranya halaman yang ada ataupun muka surat yang ada di kitab masing-masing adalah berbeza daripada saya, sila cari bab 45 ya, bertajuk orang yang bertanya sambil berdiri kepada seorang alim yang sedang duduk. Dan mungkin juga boleh bantu rakan-rakan yang lain agar dapat dicatatkan di ruangan komen ya, kita berada di halaman yang keberapa jika sekiranya berbeza ya halaman kita, iaitu berkenaan dengan muka suratnya. Bolehlah bantu rakan-rakan yang lain dan sila catat di ruangan komen agar mereka yang kemudiannya nanti kembali ke untuk menonton kuliah kita pada pagi ini dapat rujuk kepada komen yang kita letak berkenaan dengan halaman ataupun muka surat yang sedang kita bincangkan ini. Baik, kita masuk kepada perbincangan hadis, maksudnya kepada bacaan hadis kita, iaitu kita berada di bab yang ke-45. Nombor hadis kita ialah 123. Ya, 123. Ya, kalau kita lihat di situ dalam kitab pun begitu juga. Nombor hadis 123 hadis kita pada pagi ini. Okey, boleh kita baca sama-sama hadis kita. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. Jadi hadis ini ya adalah hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Kita ambil perawi yang di kalangan sahabatnya itu ya, an Abi Musa, daripada Abu Musa Al-Ash'ari, yang mana beliau menceritakan bahawa pernah ada seorang lelaki dia datang bertemu dengan Nabi SAW dan dia bertanya kepada Nabi SAW. Apakah pertanyaan yang diajukan kepada baginda SAW? Di sini ya jemaah, kita lihat dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan berperang di jalan Allah? Ya, dia tanya begitu kepada Nabi. Apakah yang dimaksudkan berperang pada jalan Allah? Kalau kita lihat pada terjemahannya di sini, ya, kita dapati dia tanya kepada Nabi kerana ada perkara yang dia muskilkan. Apa yang beliau muskilkan?
Beliau kata begini, setelah dia tanya kepada Nabi, apakah yang dimaksudkan dengan berperang di jalan Allah? Kita berada di perenggan yang kedua ya, di skrin saya di sini. Okey. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan berperang di jalan Allah? Ini kerana, so dia explain kepada Nabi, kenapa dia tanya soalan ini? Sebab, ada di antara kami yang berperang kerana marah. Okay, ada di kalangan mereka yang keluar berperang kerana marah. Dan untuk membunuh pihak musuh. Itu maksudnya lah ya. Dan ada yang berperang kerana satu semangat, iaitu fanatik pada perkauman. Iaitu untuk membela nama baik kaum kita. Kan ada semangat-semangat yang sedemikian lah. Sebab itu dia tanya kepada Nabi. Jadi, apakah yang dimaksudkan benar-benar kalau orang itu keluar berperang, dia berperang kerana Allah. Dan pada masa itu, kalau kita lihat pada terjemahan hadisnya, dia kata begini. Perawi dalam hadis ini pun ceritakan, iaitu Abu Musa lah ya, Abu Musa pun ceritakan. Baginda lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya. Jadi, Nabi pun angkat kepala Nabi, lihat kepada orang yang bertanya. Dan dijelaskan kepada kita di sini, tidaklah baginda mengangkat wajahnya itu tadi kan, kecuali kerana orang yang bertanya, dia dalam keadaan berdiri. Jadi baginda duduk, orang yang bertanya sedang berdiri, lalu ketika baginda nak jawab itu, baginda angkat kepalanya, lihat kepada orang yang sedang berdiri. Begitu situasinya. Dan Nabi pun jawab, ya, soalan lelaki itu. Baik. Apa jawapan Nabi? Siapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, jadi Nabi berikan jawapannya di sini. Nabi kata, siapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Okey, itu nanti kita akan bincangkan dalam bahagian syarah hadis. Sekarang kita masuk kepada bahagian syarah hadis. Kita pergi kepada satu demi satu perkataan yang telah ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya ini. Okay, perbincangan hadis kita pada hari ini amat ringkas ya. So, tak ada benda-benda yang complicated sangat. Bagi saya amat mudah dan begitu ringkas. Baik, kita pergi kepada perkataan yang pertama yang terdapat dalam kitab kita. Apakah perkataan itu? Kita lihat di sini. Ada perkataan dalam kitab pada muka surat 400 ya, iaitu bab man sa'ala. Okay? Bab man sa'ala wa huwa qa'imun. Bab man sa'ala wa huwa qa'imun. Jadi maksudnya bab orang bertanya sambil berdiri. Okey, bab orang yang bertanya sambil berdiri. Apakah maksudnya? Jika kita rujuk di dalam kitab kita, terus ya pergi kepada perkataan maksudnya. Cuba cari di perenggan itu ada perkataan maksudnya, terus saya nak kita terus pergi kepada maksudnya. Maksudnya, jika seseorang bertanya sambil dia berdiri. Okey, sambil dia berdiri kepada seorang alim yang sedang duduk, maka sikap itu, iaitu dia tanya sambil dalam keadaan berdiri, ia merupakan sikap yang dibolehkan oleh syariat. Jadi tak jadi masalah. Ya, sikap seperti ini tidak termasuk dalam konteks orang yang suka jika orang lain berdiri untuk menghormatinya. Maknanya si penanya tadi berdiri bukanlah kerana ia merupakan satu yang diperintahkan oleh guru itu tadi, yang mana guru hendak dia dihormati. Bukan begitu. Ia tak termasuk dalam konteks yang sedemikian. Tetapi dalam hal ini, perbuatan ini dibolehkan. Ya, bila murid dia nak tanya, dia berdiri, itu dibolehkan. Selama mana perbuatan itu tadi tidak terkandung di dalamnya perasaan ujub terhadap diri sendiri. Jadi inilah penerangan yang diberikan oleh Ibnul Munayyir. So, kalau kita dalam kuliah, dalam kelas, bila ada pelajar yang berdiri lalu bertanya kepada kita, dan pada masa itu guru sedang dalam keadaan duduk, kita tak kata pelajar ini kurang daripada sudut adabnya. Bukan begitu. Tapi dibolehkan sahaja selama mana tidak ada sebarang kaitan
dengan ujub. Ujub ni maksudnya kebanggaan pada diri, untuk menunjukkan bahawa kita ni hebat, sebab itu pelajar ini bila tanya, dia bangun. Bukan begitu. Dan kita pun kata, siapa nak tanya dengan saya kena bangun kita pun tak cakap begitu. Okey, kena bangun hormat sikit kita pun tak kata begitu. Ya, kerana itu dah memang cara pelajar itu bertanya. Sebab kadang-kadang begitu. Ya, ada pelajar bila dia nak tanya, dia bangun. Mungkin pelajar itu dia pun duduk di tempat yang jauh, ataupun dia datang di meja kita yang pada waktu itu kita sedang duduk, kita sedang baca kitab, dan dia datang, dan kita bila nak jawab, kita lihat ke arah wajah dia. So, perkara-perkara begini dibenarkan ketika kita menuntut ilmu. Tidak menjadi salahnya, sebab itu juga berlaku dalam kehidupan Nabi SAW sebagai seorang guru pada masa itu. Ya, baik. Seterusnya kita pergi kepada perkataan yang kedua. Ada satu perkataan di situ, saya skip ya. Okey, kita lompat kepada perkataan qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sah. Qala ma betul tak? Okey, betul. Qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu. Dia berkata, tidaklah baginda mengangkat kepalanya. Tidaklah baginda mengangkat kepalanya kepada penanya. Ni kena habiskan lah ni perkataan ni. Kalau tak nanti tergantung. Illa annahu kana qa'iman. Melainkan si penanya tadi di dalam keadaan yang berdiri. Baik. Maka berdasarkan konteks hadis ini, yang berkata adalah Abu Musa al-Ash'ari. Tadi kan kita ada perkataan qala di hadapan rangkap perkataan ini ya, qala. Makna qala di sini yang cakap itu bukan Nabi, tapi yang cakap adalah perawi hadis di kalangan sahabat, iaitu Abu Musa al-Ash'ari yang sedang menceritakan hadis ini. Okey, baik. Jadi disebutkan bahawa di situ, namun ada kemungkinan ia berdasarkan ini merupakan perkataan perawi setelah Abu Musa. Dengan demikian perkataan tersebut merupakan sisipan di tengah huraian. Maknanya yang pentingnya kita nak kata perkataan ini dia adalah perkataan perawi, bukan daripada Nabi SAW. Yang mana perawi dia menjelaskan situasi yang berlaku pada masa itu. Nabi SAW mengangkat wajahnya, melihat kepada penanya. Kerana apa? Si penanya dia sedang dalam keadaan yang berdiri. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada perkataan yang terakhir. Perkataan yang terakhir di sini dalam kitab kita, ya, sebutkan man qatala, alif lam kha di situ maksudnya ila akhirih. Ringkasan, sehinggalah kepada akhir hadisnya. Kalau kita baca kembali ya jemaah hadisnya, apa yang disebut oleh Nabi, Nabi kata begini, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jal. Jangan lupa, apa tadi yang dia tanya kepada Nabi? Dia tanya kepada Nabi, apakah maksud ataupun bagaimanakah yang dikatakan dengan berperang di jalan Allah? Sebab diberikan dengan satu sebab kepada Nabi, kerana apa? Ada di kalangan kami yang keluar berperang kerana dengan keadaan yang rasa marah. Ada juga di kalangan kami yang keluar berperang kerana semangat perkauman mereka. Okey, untuk bela kaum mereka, keturunan dan sebagainya lah. Okey, kita panggil sedemikian. Jadi di sini Nabi jelaskan kepada lelaki itu apakah yang dimaksudkan dengan berperang di jalan Allah. Lalu Nabi kata apa? Siapa yang berperang di jalan Allah? Okey, kita baca sekali lagi ya hadisnya, iaitu siapa yang berperang di jalan Allah siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Itulah yang disebut berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Atau dengan kata lainnya, kita nak simpulkan hadis ini begini. Sebab kalau kita rujuk pada penerangan hadis ini yang berada pada man qala itu tadi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau kata begini, perkataan ini menunjukkan jawami'ul kalim. Apa maksud jawami'ul kalim? Maksudnya kalimat yang singkat namun mengandung makna yang dalam. Nabi jawab simple saja.
Ya, Nabi jawab simple saja. Tetapi daripada jawapan Nabi yang simple itu ada maksud yang begitu dalam, yang meliputi pelbagai macam aspek. Iaitu dia kata, sebab Nabi menjawab pertanyaan ini dengan satu kalimat yang merangkumi jawapan atas pertanyaan. Bahkan ia mencakup makna yang lebih luas. Hadis ini merupakan penguat bagi hadis innamal a'malu binniyat. Tahu tak hadis itu? Innamal a'malu binniyat. Kalaulah terlepas ke ataupun kalau tak tahu ke apa, sila muslimah. Bukan muslimah hadis ni, jemaah muslimin dan muslimat. Lupalah Masjid Yusof Ishak. Kalau Masjid Yusof Ishak ni muslimin muslimat. Selalu saya tersosul ya. Okey, sila saya minta buka dan rujuk kembali perbincangan hadis kita dalam kitab Iman, iaitu jilid kita yang pertama, yang membincangkan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Kalau rasa-rasa malas nak baca kan, okey, malaslah ustazah nak buka balik kitab kita jilid 1 tu, entah letak mana pun tak ingat sebab dah masuk jilid 2 ni kan, dah lama tak buka kitab tu. Okeylah, kalau kata malas ke tak tahu letak mana kitab jilid yang pertama tu kan, sila ya, boleh ikuti pengajian saya di Masjid Asy-Syafa'ah. Ada perbincangan berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Atau boleh juga pergi ke Facebook Pergas, kita ada pengajian e-hadis. Dalam pengajian e-hadis itu, saya juga menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Jadi, untuk hadis kita di bab yang ke-45 ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Hadis ini ia merupakan penguat kepada hadis innamal a'malu binniyat kerana Nabi menjelaskan tentang niat seseorang ketika dia keluar berperang. Jadi, kalaulah, ni maknanya Nabi nak kata ginilah kepada lelaki itu. Kalau nak tahu kita ni berperang fisabilillah ataupun tidak, kena cek balik. Kalaulah kita keluar berperang itu tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita panggil ia sebagai berperang fisabilillah. Tapi perang itu adalah konteks pada zaman Nabi lah ya. Konteks pada zaman kita tidak. Kalau kita nak apply pada konteks pada zaman kita ini, okey, nanti kita pergi kepada pengajarannya. Baik, saya tak nak masuk dululah, nanti masuk pada pengajaran kan dah sebut pula. Baik, kita lihat begini ya. Kita sekarang dah bincang tentang hadis kita yang ke-45 ini. Sebab tu tadi saya kata ringkas saja perbincangannya. Sebab syarah hadis yang ditampilkan juga begitu ringkas. Maka kita terus masuk kepada pengajaran hadis yang ke-45. Ada 3 pengajaran yang ingin saya bawa untuk hadis ini, jemaah. Pertama, ya, kita lihat begini. Tidak mengapa seorang penuntut ilmu bertanya sambil berdiri. Okey, tak jadi masalah jika kita sebagai yang menghadiri pengajian, yang menghadiri kuliah, bila kita nak bertanya, kita bangun, kita berdiri. Sebab mungkin bila kita duduk ni, mungkin saya kata ya, suara kita tak berapa nak kuat, ya, terlindung oleh orang di hadapan, ataupun guru tak nampak siapa yang bertanya. Jadi kita pun bangun. Kita bangun, kita tanya kepada guru dalam keadaan yang berdiri. Namun, di sini diberikan kepada kita dengan sesuatu penerangannya, kalau lihat dalam kitab, selama mana orang ataupun murid yang bertanya tadi ya, terhindar darinya perasaan sombong. Balik pada niat tadi. Kalau kita berdiri, supaya kita nak orang tengok kita, oh bagusnya dia berdiri, berani ya dia. Kalau dengan niat yang sebegitu kita nak orang puji kita bagus, bijak, pandai, berani bertanya, ini niat yang tak bagus. Ya, so di situ ada kesombongan lah, kita proud. Kita suruh orang tengok kita lah sombong, macam tu kan? Ataupun kita nak tunjuk kita ni bijak, bertanya dan sebagainya. Ini tak bagus. Sebab itu Imam Ibn Hajar kata apa? Tak salah. Kalau nak bertanya kepada guru dalam keadaan berdiri, asalkan terhindar pada diri sebenarnya itu daripada perasaan sombong. Okey, asalkan begitu. Tapi kalau betul lah kita nak tanya, yang mana kita rasa bila berdiri itu lebih mudah untuk difahami
persoalan kita, dan memang juga dituntut. Mungkin kan kadang-kadang bila kita pergi mana-mana ceramah ataupun mana-mana pengajian kan, nanti mungkin moderator kata, okey, siapa yang nak bertanya silakan, sila bangun. Itu tak ada masalah, boleh sahaja. Kerana konteks keadaannya menuntut untuk kita bangun ketika kita bertanya. Okey, asalkan terhindar pada diri si penanya tadi daripada perasaan ataupun sifat sombong dalam diri dia. Baik, itu yang pertama. Kita lihat kepada yang kedua. Pengajaran kita yang kedua untuk hadis kita yang bab 45 ini ya, kita bagi begini. Anjuran agar orang yang ditanya menghadapkan wajahnya kepada yang bertanya. Sebab itu yang Nabi SAW lakukan. Ya, tadi kan kita baca hadisnya disebutkan oleh perawi ketika Nabi SAW ingin menjawab soalan lelaki tadi, Nabi mengangkat wajahnya melihat ke arah lelaki itu. Kerana apa? Lelaki tersebut dalam keadaan yang berdiri. Jadi Nabi lihat wajah dia, Nabi tengok wajah dia sambil Nabi jawab. Jadi ini kalau kita sebagai seorang guru, ya, ada orang yang bertanya kepada kita, terbaik bila kita nak jawab soalan dia, kita lihat ke arah wajahnya ketika kita memberikan jawapan. Dia begitu. Ini kita panggil sebagai cara ataupun adab lah, guru pelajar, pelajar dan guru. Nabi SAW melakukan hal yang sedemikian. Mungkin ketika kita sedang duduk kan di meja guru itu kan, ada student datang pada kita tanya, kita tengah tulis-tulis ke apa kan, tanya, Ustazah macam mana ya gini-gini. Takkanlah kita jawab, jawapan dia ya, entah, saya pun tak tahulah jawapan dia macam mana, kita pun tulis sampai. Bolehkah begitu? Maknanya kita tak menunjukkan adab yang baik ketika kita menjadi seorang guru. Jadi bila kita nak jawab soalan daripada jemaah, soalan daripada pelajar kan, kita ada adabnya yang mana? Kita lihat ke arah wajahnya. Ketika kita nak berikan jawapan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW juga, yang Nabi tunjukkan, mana ada sunnahnya daripada Nabi. Okey, baik, seterusnya yang ketiga pengajaran daripada hadis ini ya, kita lihat begini, niat dalam amalan kita. Jadi begini, kenapa tadi Imam Ibn Hajar dia kata hadis ini adalah penguat kepada hadis innamal a'malu binniyat? Kerana Nabi kata kepada lelaki itu tadi, kalau kita nak tahu lakukan sesuatu itu kerana Allah ataupun tidak, ya, lihat pada niat kita. Jika kita lakukan apa jua amalan, tak kira. Kalau dalam konteks perbincangan hadis ini, konteksnya tentang berperang. Tapi kita dah nilah kan tentang berperang ni, sebab tu tadi saya kata itu adalah konteks pada zaman Nabi. Sekarang ini jemaah kita ada macam-macam ataupun kita ada banyak amalan yang mana menuntut kita untuk memperbaiki niat kita. Kita belajar, kenapa kita belajar? Adakah belajar kerana Allah ataupun belajar kerana perkara yang lain? Balik pada niat. Okey, kalau kita nak tahu kita ni belajar kerana Allah ataupun tidak, tanya pada diri kita, kenapa kita belajar? Adakah kerana kita ni nak disanjung tinggi sebagai seorang ilmuwan? Ataupun kita hendak orang lain kata kita ni bijak pandai? Ataupun memang kita suka pergi kelas-kelas ilmu ni supaya orang kata kita ni dekat dengan orang-orang yang bijak. Ini niat-niat yang ada ketika kita mengamalkan satu perbuatan. Tapi kalau yang betul-betul belajar kerana Allah, dia tidak ada niat-niat yang begitu. Niat dia betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa jua amalan. Okey? Tak kira tentang belajar ke, solat ke, sedekah ke, apalah amalan yang kita lakukan. Niat perlu dipastikan ia adalah kerana Allah, baru tepat. Kita kata amal ibadah kita buat itu adalah kerana Allah. Saya pun tak nak bincang panjang-panjang tentang niat dalam amalan ini. Sebab itu tadi saya kata, jika terlepas perbincangan tentang hal itu, sila rujuk kepada pengajian-pengajian saya yang lain yang dah saya bincangkan, yang saya bincangkan secara tuntas, maksudnya secara panjang lebar dan terperinci berkenaan dengan hadis niat itu tadi. Yang pentingnya, hadis kita yang ke-45 ini, dalam bab 45 ini, ia adalah penguat kepada hadis Nabi berkenaan dengan niat. Iaitu hadis innamal a'malu binniyat,
yang mana Nabi datangkan dengan contoh-contoh yang lain. Antaranya ialah contoh berkenaan dengan orang yang berhijrah dengan niat-niatnya yang tertentu. Okey, dengan niat-niatnya yang tertentu. Jadi di sini tugas kita sebagai penuntut ilmu, sebagai yang mengajarkan ilmu, pastikan di manakah kedudukan niat kita tu tadi. Adakah ia kerana Allah ataupun kerana niat-niat yang lain yang hanya bagi saya, hanya kita dan Allah sahaja yang mengetahui niat yang tersembunyi dalam setiap diri kita. Jadi tugas kita ialah perbaiki niat-niat itu tadi. Mudah-mudahan setiap amalan yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rasa itu sahaja perbincangan kita untuk hadis ini, ringkas dan padat ya. Itu sahaja sebab dah habis dah. Kalau rujuk dalam kitab pun dah memang tidak ada apa-apa yang ingin dijelaskan. Selebihnya insya-Allah kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang pada perbincangan hadis kita yang baru, iaitu hadis yang 100 ke-24 pada bab yang ke-46. Okey jemaah, itu saja perbincangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, dengan kelapangan masa untuk kita terus-terusan dapat mengikuti pengajian-pengajian ilmu yang diadakan di Masjid Yusof Ishak. So, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.